آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Suara dia tak? Ada suara Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sambung daripada kitab Iltinamul Fawaidi fi Syarhi Qawaidil Aqaidi. Pada muka yang ke-106 pada kalam syarih Imam Ahmad Zarruq rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Fa amma ru'yatuhu ta'ala bil absari fa madhhabu ahli sunnati jawazu dhalika aqlan wa sam'a. Ini masalah ru'yah pula. Syekh Nizar Hamadi dia buat tajuk tepi itulah, dalil akal dan dalil naqli berkait tentang keharusan melihat Allah. Terima kasih banyak. Kat ni? Good man. Tak ada ada. Tak telefon tu? WhatsApp dah dia kata pukul 8 untuk dia. Oh gitu. Kurang setah. Terima kasih. Barakallah. Boleh nak kerja. Jadi kata dia fa amma ru'yatuhu ta'ala, adapun melihat Allah Taala bil absar, dengan mata. Bil basirah itu maklumlah. Tapi bolehlah dengan bil absar ni, lihat dengan mata kepala. Al basar ialah mata lendar kita. Basirah tu mata hati. Jadi yang isunya bil absar lah. Fa madhhabu ahli, dengan melihat dengan mata kasar, mata kita ni. Adakah boleh? Dia katanya melihat Allah Taala bil absar, fa madhhabu ahli sunnah. Madhhab ahli sunnah jawazu zalika aqlan wa sam'a. Harus demikian itu pada akal dan harus pada sam'i. Harus pada akal. Mana akal menghukumkan benda itu harus berlaku. Pada sam'i pula benda itu sabit kerana datang dalil daripada Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahawa Allah akan memberi nikmat kepada orang-orang mukmin untuk yang terpilihlah untuk melihatnya. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan hadis innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri atau kama qala. Jadi berdasarkan dalil itu sabitlah melihat Allah secara naqlan sam'i. Khilafan li jami'il firaqi. Ini menyalahi bagi sekalian firaq-firaq Islami hak lain. Mu'tazilah ke dak. Dia menafikan. Sebab apa? Sebabnya di sisi mereka mengkaitkan ru'yah itu dengan syarat-syarat yang adi ni. Mereka letakkan syarat adat ini jadi syarat akli. Bagi mereka melihat tu mesti sesuatu yang nak dilihat tu mesti berbentuk, mesti berada muqabalah, mesti ada cahaya. Jadi syarat-syarat penglihatan mata yang biasa di dunia ini mereka jadikan itu syarat yang mesti, syarat akli. Maka bila begitu Tuhan ini mustahil daripada benda-benda yang dapat dilihat seperti mana kat dunia ni, maka tak boleh lihatlah. Kita tak mengatakan, ahli sunnah kata tak, syarat melihat itu bukan mesti dengan adanya muqabalah, berdepan. Bukan mesti benda itu benda yang berjisim dan bukan disyaratkan ada jarak dan ada cahaya.
cukuplah dengan wujud itu syarat boleh jawazir ru'yah. Jawazir ru'yah. Wujud itu semata-mata dah jadi cukup dah memada untuk boleh dilihat. Itu keluar kaedah kullu mawjudin yasihhu an yura. Setiap yang ada sah untuk dilihat. Kerana apa? Syaratul ru'yah wal wujud faqat. Dan macam mana cara? Cara tu berbeza. Yang tu ahli sunnah mentakrifkan dengan bila kaifin walan hisar. Wa minhu an yura bil abs wa minhu an yunzara bil absari lakin bila kaifin walan hisarin. Lil mu'minina id bi jaiz uliqat hadza wa lil mukhtari dunya thabatat. Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani. Khilafan li jami'il firaqi illa anna as-sam'a ja'a bil wa'di bihi. Lebih-lebih lagi sama' telah datang. As-sam'i iaitu nas datang dengan janji, menjanjikan dengan melihat fil akhirah, di akhirat. Wal man'i fid dunya, dan terhalangnya melihat di dunia. Namun as-sam'i sama, iaitu nas datang bahawa dijanjikan melihat itu di akhirat. Di akhirat orang boleh lihat. Tetapi di dunia al-man'i, kecuali untuk Rasulullah SAW sahaja sebagai khususiyah dan juga kelebihan kepada Nabi. Dapat melihat Allah di dunia pada malam Mi'raj. Okey. Wa ammal jawazul aqliyu. Sekarang ni dia akan bincangkan dalil kepada keharusan melihat Allah. Wa ammal jawazul aqliyu fali anna illata ru'yati alwujud. Tu dari kerana illah melihat itu ialah ada. Bila benda ada boleh dilihat. Fa idza jazat ru'yatu mawjudin, apabila harus melihat sesuatu yang ada, jazat ru'yatu kulli mawjudin, maka kita boleh hukumkan harus melihat setiap benda yang ada. Tak? Jadi ada benda, kalau ada sesuatu ada, kita boleh lihat. Maka segala benda yang ada bolehlah dilihat kerana mereka mempunyai ilah yang sama, iaitu wujud. Wa qad sa'ala Musa alaihi salam rabbahu an yarahu. Dan sungguh telah meminta oleh Nabi Musa alaihi salam akan Tuhannya untuk melihatnya. Nabi Musa minta nak tengok Tuhan kan. Rabbi arini anzur ilaik. Dia minta untuk melihat Allah. Jadi istidlal dia ke mana? Istidlal dia, tengok dia kata wala yajhalu nabiyyun ma yajuzu ala rabbih. Maka tidak akan jahillah seorang nabi tentang perkara yang harus atas Tuhan. Nabi ni kan orang yang makrifat dengan Tuhan kan. Takkan Nabi tak tahu perkara yang wajib mustahil harus atas Tuhan. Takkan dia tahu takkan dia tak tahu benda ini perkara wajib ke atau harus ke atau mustahil. Kalau benda itu mustahil, tentu dia tidak akan minta benda yang mustahil. Tahu dah benda itu mustahil kan? Tak? Bila Nabi Musa minta untuk melihat Allah, maka tentulah perkara yang dilihat tu benda bukan mustahil. Benda yang diminta itu benda bukan mustahil. Kalau mustahil, maknanya dia jahil lah tentang ketuhanan. Mana boleh para Nabi yang mereka ni orang yang kenal Tuhan, jahil tentang perkara ketuhanan, tentang sifat-sifat Tuhan. Okey. Jadi itu dia punya sebab bahawa ulama mendalilkan permintaan Nabi Musa itu sendiri menunjukkan bahawa melihat Tuhan itu boleh hatta di dunia, tapi tak berlaku. Tak berlaku bukan kerana mustahil, tak berlaku kerana Allah tak mengizinkan kecuali untuk Nabi Muhammad sahaja. Itu sebab dia. Boleh? Dari segi haruh tetap harus. Haruh mana? Haruh akli, ya? Aqlan, haruh pada akal. Wa in kana al-jawabu bilan tarani, walaupun jawapan ya Allah Taala balas permintaan Rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabal
fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Walaupun jawapan Tuhan balas kata lan tarani, kamu tak akan melihatku. Jadi walaupun jawab dengan tidak akan melihat tu, tapi dia tidak menunjukkan bahawa benda itu mustahil. Tak menunjukkan benda itu mustahil. Faqad uliqal wuku'u bil istiqraril jabal. Sungguhnya ditaklikkan, dikaitkan berlaku itu dengan tetapnya bukit. Ini dalil lain pula ni. Dalil yang lain pula. Banyak kan guna dalil ni lah. Kalau ikut dalam kitab-kitab, mereka akan gunakan dalil bahawa ru'yatullah mumkinun aqlan fid dunya wa wajibun syar'an fil akhirah tu liman khassahu Allah wa faddalahu, ialah berdasarkan hujah. Sekarang ni ru'yah itu, tulislah sikit tak. Ru'yah ar-ru'yah ditaklikkan dengan benda istiqrarul jabal, tetap bukit. Tuhan kata lan tarani lakin inzur ilal jabal, tetapi tengok kepada bukit. Fa in istaqarra makanahu, kalau bukit itu tetap, tak hancur, dia masih kekal dalam keadaannya di tempatnya, fasawfa tarani, ketika itu kamu boleh lihat aku. Okey, Allah Taala sendiri mentaklikkan. Tadi daripada pihak Nabi Musa, permintaan Nabi Musa itu sendiri menunjukkan benda itu benda haruh. Kerana para Nabi tak akan minta benda mustahil. Satu. Sekarang ni Allah Ta'ala hujah sini dalam Quran. Tuhan taklikkan melihat dia dengan bukit itu tetap. Bukit itu tak hancur. Tiba-tiba bukit hancur. Okey. Isunya bukan bukit hancur dah hancur. Istiqrarul jabal tu hukumnya apa? Bukit itu dia teguh dan tetap. Bukit itu tetap teguh, tidak hancur. Tu hukumnya wajib ke mustahil, haruh? Haruh. Istiqrarul jabal hukumnya jaiz. Mungkin. Harus dan mungkin. Bila begitu Tuhan taklikkan ru'yah dengan istiqrarul jabal, maka Tuhan taklikkan sesuatu dengan sesuatu yang haruh. Maka sesuatu yang ditaklikkan dengan benda haruh, hukumnya haruh juga. Tak? Sebab Tuhan boleh buat bukit itu tidak hancur kan? Tuhan boleh buat. Maka bolehlah saja. Nampak tak? Benda yang ditaklikkan dengan benda harus, maka benda itu hukumnya haruh juga. Kalau ditaklikkan dengan benda yang mustahil. Contoh dalam ayat Quran taklik dengan benda mustahil. Kan? Itu tak ada taklik situ. Boleh. Benar? Mana? Taklik dengan mana? Innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Surah Araf ayat 40. Innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i walan yadkhulal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang yang berdusta, innalladzina kazzabu biayatina, berdusta dengan ayat kamu, wastakbaru anha, dan dia takabur, la tufattahu lahum abwabus sama', tidak akan dibuka pintu langit, amalan tak akan naik, tak akan diterima. Wala yadkhulunal jannata, dan tak akan masuk syurga, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehingga masuknya unta dalam lubang jarum. Unta yang besar itu masuk dalam lubang jarum yang sekecil itu. Hukumnya mana? Wajib, mustahil, haruh? Mustahil. Jadi mustahil lah orang kafir akan masuk syurga. Tahu tak? Mustahil lah orang kafir akan masuk syurga. Ayat tu faham nak tahu susunan
adalah dalil mantikinya ke mana tu. Nampak? Jadi sesuatu yang ditaklikkan mustahil, satu mustahil. Tapi sesuatu yang ditaklikkan benda harum, maka benda tu harum. Nampak beza tu? Jadi di sini faqad 'allaqal wuku' ulliqa faqad 'ulliqal wuku'u, dan sungguhnya ditaklikkan berlakunya di ru'yah itu bistiqraril jabal, dengan tetapnya bukit. Bukit itu tetap tidak hancur. Walaupun Tuhan hancurkan dia. Memang Tuhan kerja. Tak? Apa nama ni? Lakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Bila Tuhan tajallikan sifat sebahagian daripada sifatnya, maka bukit pun hancur. Bila begitu, kerana kehebatan apa yang dilihat itu tak mampu tertanggung oleh jasad manusia. Yang ketika Nabi Musa melihat begitu tu, tepat akhirnya dia tersungkur pengsan. Dah tu hancur. Hancur dah. Tuhan boleh buat tak? Boleh buat tak hancur? Boleh. Kan yang membuatkan hancur tu kan Allah. Yang membuatkan hancur dan hancur kan Allah Ta'ala. Jadi harus Allah Ta'ala tak membuat hancur. Jadi memang cara penghujah tu valid lah. Cuma kalau orang yang belum tahu ataupun tak mahir dengan mati, dia kata mana hancur kan? Tak boleh lah. Bukan masalah hancur tak hancur. Masalah istiqrar tu haruh tak haruh. Jangan tengok kepada apa yang berlaku. Kerana yang berlaku, bukit itu hancur. Okey. Adakah dia menunjukkan bahawa tak boleh tengok Tuhan? Tak ada. Kerana hancur bukit itu harus, tetap pun harus. Maka Allah Ta'ala sebagaimana dia boleh menghancurkan bukit, dia boleh menjadikan bukit dah hancur. Jadi asalnya kembali juga kepada istiqraru jabal itu jaiz. Wa ma 'ulliqa 'alal jaiz fa huwa jaizun. Nampak? Faham tak istidlal tu? Sebab baca sekali lalu dalam kitab-kitab, mungkin kalau kita tengok macam pelik. Tak pelik. Wajah istidlal tu, cara dia tu kena tahu. Okey. Mana Izzat? Pernah dah Syekh terang bab ni tak? Jelas tak? Fahuwa mumkinun. Maka dia mungkin. Falaisa biman istihalatin. Maka dia tidak menghalangkan istihalah, kemustahilan. Okey. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sungguhnya telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innad dajjala a'waru. Tak ada tanwin a'waru. Dajjal itu a'war. Dajjal itu a'war. Awal tu apa dia? Buta satu mata. Wa inna rabbakum laisa bi'a'wara. Laisa bi'a'wara. Imam Nu'min As-Sarfi laisa bi'a'wara. Dan Tuhan kamu, dia tidaklah dia buta mata satu. Jadi Tuhan apa? Hak ni wabi guna dalil Tuhan mata, Tuhan dua. Ayat Quran tajri bi a'yunina, apa lagi? Apa ni? Kan ada lapas sirah jamak dalam Quran kan, tajri bi a'yunina. Ayat lain dah kalau a'yun tu, kalau faham zahir si jamak lah. Tak kata aqallul jam'i itsnain. Dia ambil qada'ih pula. Tak? Ambil qada'ih pula, dia kata aqallul jam'i itsnain. Baca kitab-kitab hak dia orang tulis. Bab ni pada kali ikutnya apa nama ni, jamak sekurang jamak 3 lah. Memang ada aqallul jam'i itsnain. Tapi sini dia ambil pandangan hak apa yang sesuai dengan pendapat mereka, nak mengatakan mata tu 2 juga. Padahal ada je ayat-ayat yang datang dengan lafaz jamak. Kenapa tentukan 2? Satu tak boleh lah, satu uduh. Bak dajjal ni mata satu. Dajjal mata satu. Jadi tak boleh keluar
Pemikiran dia daripada mengkhayalkan dan menyifatkan Tuhan tu macam makhluk juga. Hampir-hampir ke arah rupa manusia. Lepas tu kita tengok Syekh Ahmad Zarruq dia mengatakan syabun amrod dan seumpamanya. Okey. Kata dia, wa inna ahadan minkum. Dajjal itu buta mata satu, Tuhan kamu bukan buta mata satu. Dah buat apa sebut gitu? Ni orang panggil bab musyakan lah. Dajjal awar, Tuhan bukan awar. Kerana al-awar tu ialah naqsun, kekurangan. Tuhan tidak mempunyai kekurangan. Bukan Tuhan bukan mata satu sebab dia dua mata, bukan. Hak tu dia tafsir. Wahabi yang tafsir, Tuhan bukan mata satu sebab Tuhan mata dua. Dia kata ni hadis kata. Bukan hadis kata, awak. Awak yang syarah hadis. Faham tak? Okey. Wa inna ahadan minkum lan yara rabbahu hatta yamuta. Dan sesungguhnya, kata dia, seseorang daripada kamu tidak akan melihat Tuhannya sehingga dia mati. Mati barulah di akhirat nanti dapat melihat Allah. Di dunia tidak ada, tidak boleh. Akhrajahu Muslimun. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Habis. Qalu. Tengok. Kata para ulama, wal hikmatu fi dhalika. Apa hikmat demikian itu? Apa hikmat? Allah Ta'ala tidak memberi manusia kemampuan untuk melihatnya di dunia. Wal hikmatu fi dhalika, ada hikmat pada demikian itu. Ai fi adami ru'yatillahi fi dunya. Annahu law ra'ahul muti'u. Kalaulah melihat Allah oleh orang yang buat taat. Laqala al-'asi. Nescaya akan berkata oleh ahli maksiat. Law ra'aituhu la'abadtuhu. Kalau aku boleh tengok, aku akan sembah kau. Kalau Allah Ta'ala memberi kemampuan untuk orang yang beriman melihat dia di dunia. Lihat di dunia. Apa jawapan orang ahli maksiat? Sedaplah. Mu patut mu sembah Tuhan. Mu tengok dah dia. Mu percaya dia, mu beriman sebab mu tengok dia dah. Dia kata kalau aku tengok pun aku akan sembah dia. Dia akan berhujah. Dia mungkin akan berhujah. Ni andaian je. Ni ulama cari apa hikmat. Ni tak ada sebut ni. Ulama ahlillah, ahli sufi dia tengok. Apa sebab kadang-kadang Allah Ta'ala dalam isu ini Tuhan tidak tunjukkan atau Allah Ta'ala tidak beri kemampuan untuk manusia melihat dia di dunia. Ketidak jadi tak adil lah. Tidak adil lah. Ya. Sebab orang mukmin dapat tengok Tuhan, tentu keyakinan dia ada. Orang ahli maksiat, dia terhijab daripada Tuhan. Jadi kuranglah dia. Jadi dia akan berhujah, munasabahlah aku tak sembah. Mu sembah sebab mu tengok. Kalau aku tengok pun la'abadtuhu, nescaya aku akan sembah dia. Kalau pula Tuhan beri melihat kepada orang maksiat juga, lau ra'ahul 'asi. Kalaulah melihat akan Allah oleh orang buat maksiat, wahdahu. Lau ra'ahul 'asi wahdahu. Kana afdala minal muti'i. Kalau orang maksiat pula tengok Tuhan, dapat dia semata-mata, wahdahu. Mana lau ra'ahul 'asi wahdahu. Kalau orang yang buat maksiat yang dapat tengok Tuhan, orang yang buat taat tak dapat tengok pula. Andai kata orang yang buat maksiat dapat tengok Tuhan, orang yang taat tak dapat tengok Tuhan. Kana afdala minal muti'. Ai kana al-'asi afdala minal muti'. Nescaya orang yang buat maksiat tu lebih afdal pada orang buat taat sebab dia boleh tengok Tuhan. Baliklah pula. Apa tak? Andai kata Allah Ta'ala memberi kemampuan orang buat maksiat tengok dia. Makna lebih orang buat maksiat pada buat taat. Walau ra'ayahu ma'an. Kalaulah kedua-dua dapat tengok pula. Dah apalah, kita andaikan dua-dua boleh tengok. Orang buat maksiat pun boleh tengok, orang taat pun boleh tengok. La batala sirrul ikhtisar. Secara akan batallah, hilanglah
rahsia pengkhususan melihat. Kan Tuhan khususkan melihat tu sebagai anugerah yang paling hebat. Tak gitu, tak ada istimewa lah. Sirul ikhtisas, rahsia keistimewaan, pengkhususan tak ada. Ada lah. Sama je lah. Orang buat taat boleh tengok Tuhan juga. Orang buat maksiat boleh tengok Tuhan juga. Apa beza? Tak ada beza. Jadi tidak dikira anugerah dan kelebihan dah. Tak ada dah. Nampak? Jarang cara penhujahan dia tu. Okey tak? Cara penhujahan tu. Benda sama saja tapi cara penhujahan berbeza tu. Okey? Habis. Dia tak gula ke? Tak. Anda ingat khabar? Situ dia tak apa ni? Creamer. Dia tak creamer. Dia memang rasa manis sikit. Mana kalau lain kali tu khabar dia sort tak creamer. Dia semanis. Tak ada rasa ke tak? Terah beli. Nak rasa kan ambil tak? Okey. La batala sirrul ikhtisas. Wa aidan dan lagi pula farru'yatu akbarul karamati. Ru'yah itulah sebesar-besar kemuliaan. Sebesar-besar kemuliaan yang Tuhan beri, karamah. Wad dunya mahallul ilali wal afati. Dunia pula tempat sakit dan juga afat. Ilah ni sakit, afat tu kerosakan, kemusnahan. Dunia ni memang tempat sakit. Lepas habis satu varian lain. Tak? Tempat rosak, musnah. Lama-lama, dah lama pun buat bangunan runtuh. Jadi tempat musnah. Dunia ni tempat sakit dan juga kemusnahan. Falau ra'ahul khalqu, kalaulah melihat Allah oleh makhluk itu, lashtaghalu bihi, nescaya akan sibuknya mereka dengan Tuhan, an ma'ayishihim, daripada kehidupan mereka. Akan hidup sibuknya mereka daripada kehidupan mereka. Maknanya dok cara dok. Ambil kain dia dok. Akan sibuk daripada kehidupan mereka. Tisu ke apa? Daripada kehidupan mereka. Sebab apa? Sebab seronok melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Tuhan, ada ingat benda lain. Orang ni tak ada kerja lah. Tu ada. Ada juga. Say. Akan menyibukkan mereka daripada urusan mereka. Padahal duk tengok Tuhan duk kerja, istilah kita selok ah. Dosa kata Tuhan, kain apa ni? Selendang bidadari pun. Kalau Allah Taala bukakan pada penduduk dunia, tak selok orang. Tahu selok? Selok ada lain dalam kerja, terpegung ke terkesima ke benda? Mana? Bismillah. Okey. Boleh. Jadi hikmah dia gitulah. Hikmahnya ialah supaya apa? Supaya kehidupan manusia ni berjalan dengan elok. Berjalan dengan elok. Okey. Kemudian wa'tarathumul al-ghairatu, dan akan asabahum, mengena akan mereka oleh sifat ghairah. Ghairah ni makna cemburu. Oleh sifat cemburu. Jadi kerana apa? Kerana seronoknya dengan Tuhan. Jadi hak lain tak ada. Tak. Jadi hak kalau tak boleh tengok sifat-sifat cemburu,
Akan datang ke i'taradhum, akan mendatangi mereka oleh al-ghairah, sifat cemburu. Kalau orang ni boleh tengok, orang ni tak tengok pun tak. Cemburu lah. Tak. Kenapa orang ni boleh, orang ni tak boleh? Wa fa'adda dzalika, maka membawa demikian itu ila dararihim, kepada mudaratnya mereka. Mudaratlah. Kehidupan tak boleh berlaku. Orang tak kerja dah. Orang seronok tak boleh buat kerja dah. Tak boleh buat kerja dah. Sebab apa? Sebab angau. Kalau betul bahasa angau. Tu macam orang angau cinta lah, tak boleh buat kerja lain dah. Fa'arusul ahadiyah la tuzaffu bihadhihi darid daniyah. Benda maksud dia? Apa maksud? Ma maksuduh? Ada maksud dia, Said? Fa'arusul ahadiyah, maka pengantin al-ahadiyah, ahadiyah yang disifatkan sebagai pengantin, makna keesaan itu yang diumpamakan seumpama pengantin, la tuzaffu, tidak akan diarak di dunia yang hina ini. Ahadiyah, maqam ahadiyah, maksud apa? Sifat ketuhanan itu, ataupun nikmat, ataupun maqam ahadiyah Allah, dengan sifat keesaannya. Ni bahasa sufi lah ni, yang diibaratkan umpama pengantin. Jadi pengantin ini satu hadiah kepada orang lah, pengantin kepada orang yang nak nikah tu lah. Maka anugerah besar. Maka ahadiyah, anugerah ketuhanan, iaitu melihat Tuhan yang wahidul ahad, yang esa ini, tidak akan diarak sebagaimana arak pengantinnya. Dia tak sesuai diarak di dunia yang hina ini. Jadi anugerah besar itu tidak layak diberi di dunia. Sebab itu Allah tak berinya di dunia, Tuhan letaknya di akhirat. Ni bahasa sufi lah ni. Okey, wa hal qawluhu inna ahadan minkum. Mana? Wa inna ahadan minkum lan yara rabbahu hatta yamut tu. Okey, wa hal qawluhu, adakah perkataannya, kata Nabi inna ahadan minkum tu, sungguhnya salah seorang daripada kamu itu, maksudun, adakah itu dimaksudkan? Fayakunu adamu ru'yah, maka jadilah tidak melihat itu maksud son bihim, khusus kepada mereka para sahabat, dunahu, tidak Nabi. Adakah inna ahadan minkum, sungguhnya salah seorang daripada kamu, Nabi khitab kepada sahabat adakah dimaksudkan di situ, maksud tertentu tu, ahadan minkum tu memang maksud di kalangan kamu, maka tidak melihat itu hanya khusus bagi sahabat, tidak termasuk Nabi, dunahu. Au huwa alaihi salam dakhilun fi, atau Nabi termasuk daripada kalangan yang dikitab tadi, inna ahadam minkum lan yara rabbahu hatta yamut, termasuklah dia. Khilaf lah tu tak? Wal muhakkikun, pandangan ulama muhakkikun, ala annahu alaihi salatu wassalam ra'ahu bi'ainai ra'sihi, Nabi memang melihat Tuhan dengan mata kepalanya. Tengok sungguhlah, dalam keadaan sedar. Dalam mimpi waktu tidak diperhatikan, dalam keadaan sedar. Jadi tak termasuklah, tak termasuk Nabi. Nabi khabar tu kepada selain baginda. Wa qalahu Ibnu Abbas, ini pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, wa tabi'ahu Ahmadu, diikuti pandangan itu oleh Imam Ahmad, wa ghairuhu, dan selain beliau. Wa anna dzalika waqa'a lailatal Isra', dan itu berlaku pada malam Isra'. Wa ankaratul Aisyatu, ni bawa khilaf ni, dan telah mengingkarinya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah kata tak. Man qala anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahi firyah.
Barang siapa yang mengatakan Muhammad melihat Tuhannya, sungguhnya dia telah melakukan dusta yang besar ke atas Tuhan. Jadi itu pandangan Sayyidatina Aisyah. Jadi Ibnu Abbas kata tengok. Jadi macam-macam lah apa nama ni jawapannya. Ada kata bahawa masa tu berlaku di fatrah Makkah. Masa Nabi ada di Makkah ketika Aisyah kecil lagi. Jadi boleh jadi benda itu tak sampai kepada berita kepada Sayyidatina Aisyah. Jadi dia tak terimalah. Ini didalilkan mustadillatan biqaulihi ta'ala. Dia berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara. Dan Allah itu la tudriku, dan kamu tidak akan mencapai Allah dengan mata-mata, dengan penglihatan. Wa huwa yudrikul absara, bahkan dialah yang akan mencapai akan penglihatan-penglihatan kamu. Yakni kamu dan juga apa sifat-sifat kamu. Kamu tak mampu melihat Allah, tapi Allah yang akan idrak kamu. Kamu tak mampu idrak dengan makna ihatah di sisi tafsiran kita, tapi di sisi Aisyah maknanya la tudrikul absar, kamu tak mampu tengok Tuhan, tapi dialah yang akan melihat segala pandangan-pandangan mana makhluk ini. Okey. Jadi berdasarkan ayat ini dia kata Nabi tak lihatlah Tuhan. Tuhan khabar la tudrikul absar kan? Warudda, dan ditolak. Kalam ini ditolak bi annal mumtani'a al-idraku al-muqtadi lil ihatah. Yang dilarang, yang terhalang tu, yang mustahil ialah idrak yang memberi makna ihatah, meliputi. Tu yang tak mampu tu. Idrak dengan maksud nau'un minal ilmi wal inkishaf, hak tu berlaku. Tapi idrak dengan makna ihatah, mengetahui hakikat, meliputi hakikat, hak tu tak mampunya. Jadi situ hak idrak dengan maksud meliputi ihatah hakikat Tuhan, hak tu dunia pun tak mampu, akhirat tak mampu kok. Tak. Yang akhirat itu ialah dengan diberi anugerah ru'yah. Ru'yah ni nau'un min idrak dengan makna inkishaf lah. Tuhan inkishaf melalui apa? Melalui kita, basar kita dan badan kita melihat zat Allah. Bukan dengan makna ihatah, meliputi hakikat Tuhan. Itu tak boleh. Sebagaimana sebut sebelum ni lah. Tidak mengetahui hakikat Tuhan kecuali Tuhan saja. Okey. Warudda bi anna al-mumtani al-idrakul muqtadi lil ihatah. Idrak yang memberi makna, memberi maksud ihatah. Wa anna kaulahu, dan perkataan Tuhan wa huwa yudrikul absar, dan dia yang mengihatah, meliputi akan segala pandangan-pandangan, yaqtadi ru'yah, memberi makna ru'yah, memberi makna ru'yah, melihat. Li'annahu yuri nafsahu, kerana Allah yuri nafsahu lil makhluqatihi, Allah memperlihatkan dirinya bagi makhluk-makhluknya. Allah memperlihatkan dirinya bagi makhluk-makhluknya bi an yankashifa lahum inkishafal qamari lailatal badri, dengan bahawa Allah menginkishafkan kepada mereka, menyatakan kepada mereka umpama nyatanya bulan pada malam purnama. Seumpama nyatanya bulan pada malam purnama yang tidak ada awan, jelas tidak ada sesuatu yang menghalang penglihatan. Itu maksudnya. Bukan makna Tuhan tu bulan ataupun bentuk bulat, bukan. Ataupun Tuhan tu cahaya macam bulan, bukan. Tapi tamsilan innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri, itu Nabi sebut tu perumpamaan satarawna kama. Tamsilan itu dari segi wuduh wa adami wa adami al-ihalah, ataupun adami al-ghita. Tidak ada penutup dan tidak ada sesuatu yang menghalang. Jelasnya sebagaimana kamu jelas melihat bulan malam bulan purnama,
begitulah kamu akan jelas melihat Tuhan. Bukan tashbih itu dari segi bentuk atau sifat bulan, bukan. Tapi tashbih dari segi wuduhir ru'yah. Jelasnya penglihatan dan tidak ada sesuatu yang menghalang. Okey. Kama sahha, sebabana datang dalam hadis yang sahih. Rawahu ahadun wa ishruna, yang meriwayatkan hadis melihat bulan Lailatul Badri itu, melihat jelasnya seperti umpama melihat bulan pada malam purnama tu, diriwayatkan oleh ahadun wa ishruna min akabiri sahabah, 21 orang daripada sahabat-sahabat besar radhiyallahu taala anhum. Jadi macam mana? Waktu pandangan kuat ni bahawa memang boleh melihat. Okey. Wadalla alaihi qauluhu ta'ala, dan didalilkan atasnya oleh firman Allah Taala. Apa lagi? Dalilnya ialah wujuhun yauma idzin nadhirah biddat. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu di dalam syurga itu nadhirah biddat. Ai na'imah, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya dia melihat. Biddat dengan dha al-musyalah. Dha dipanggil dha al-musyalah. Ni sifatlah ni, orang mengaji tajwid tahu lah, dha musyalah. Nama dia dha al-musyalah. Dha musyalah tu dha sendiri lah. Dha tu sendiri. Minan nazari, nazirah daripada masdar an-nazar. Okey. Wa qad qalu fi qauli sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya mereka para ulama berkata pada penafsirkan sabda Nabi SAW, kama tarawnal qamara lailatal badri, bagaimana kamu melihat bulan pada malam purnama. Kata mereka, qalu innahu syabbaha an-nadhara bin nadhari, bahawa Nabi membuat tashbih melihat dengan melihat. Penyerupaan tu, tashbih tu dari segi melihat dengan melihat, bukan dari segi benda yang dilihat. Lal manzur bil manzur, bukan pentashbihan, penyerupaan dari segi yang dilihat, benda yang dilihat dengan yang dilihat yang lain. Hak ni tengok bulan, hak ni tengok Tuhan. Tak sama. Qala ba'dhum, kata sebahagian mereka, hiya ru'yatu wujudin la annahu fi makanin mahdudin, iaitu melihat wujud yang tidak dia pada tempat yang tertentu. Tidak ia pada tempat yang terhad. Wa qila li ba'dihim, dikata kepada sebahagian mereka, kaifa yurallahu fil akhirah, bagaimana dilihat Allah Taala di negeri akhirat? Qala yuri nafsahu li makhluqatihi, Allah memperlihatkan dirinya kepada makhluknya, walaisa fi jihatin min nafsihi, yang mana tidak pada satu pihak daripada dirinya, wala min makhluqatihi, dan tidak Tuhan ada pada satu pihak daripada makhluk-makhluknya. Bukan dia itu pada pihak pada dirinya, ataupun tidak, dan juga bukan dia pada pihak pada diri makhluknya. Jadi dia memperlihatkan dirinya kepada makhluknya tanpa ada pihak, tanpa ada tempat, tanpa ada jihad. Intahab. Wa qad marra, dan sungguhnya telah lalu, anna ru'yatahu ta'ala fid dunya mamnu'ah, bahawa melihat Allah Ta'ala di dunia itu mustahil. Wa dzalika bil basar, itu mustahil itu dengan mata. Mata lendar ni. La bil qalbi, bukan dengan hati. Basirah. Basar mata cepaca indera lah. Basirah tu mata hati. Hak mustahilnya bil basar, la bil qalbi. Wa fil yaqadhah, mustahil itu pada ketika jaga, la fil naumi, tidak masa tidur. Masa tidur itu tak mustahil. Li'annaha bil qalbi jaizun bila khilaf, kerana melihat Tuhan dengan hati itu harus tanpa ada khilaf. Hatta qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga berkata Sayyidina Umar, ra'a qalbi rabbi, melihat oleh hatiku akan Tuhanku. Hatiku melihat Tuhanku. Nampak tak? Hatiku melihat Tuhanku.
Dia kalau qalbi jadi fa'il tak? Rabbi boleh jadi maf'ul tak? Ra'a qalbi rabbi. Ai ra'a rabbi qalbi. Boleh ke? Allah melihat hatiku. Tu dari segi aspek apa? Aspek muraqabah. Ra'a qalbi jadi fa'il, rabbahu itu aspek musyahadah. Tak? Kalau hak ni jadi fa'il, hak tu jadi maf'ul. Qalbi ra'a rabbi. Hati aku melihat Tuhanku. Musyahadah. Rabbi ra'a qalbi. Tuhanku melihat hati aku. Itu muraqabah. Bodoh. Jadi kalang ulama sufi-sufi ni kalang ni tinggi tak, boleh pergi belaka. Selagi mana makna tu betul dengan syariat. Tapi nak khabar dalil sini, Sayyidina Umar kata, hatiku melihat Tuhanku. Hatiku melihat Tuhanku. Orang setara Sayyidina Umar, kita percayalah tak? Kalau orang secara seperti berlebak, lepak, orang yang pisang, kepuk, itu tak percaya tu. Kata melihat Tuhan tak? Belajar terus dengan Tuhan. Dengar orang tu belajar terus dengan Tuhan. 18 tahun dia belajar dengan Tuhan. Wahiya fin naumi, dan dia melihat dalam tidur itu nau'u mukasyafatin birru, satu bentuk mukasyafah secara ruh. Satu bentuk mukasyafah makna melihat dengan ruh lah. Allah memperlihatkan kepada ruh seseorang. Jadi tak ada masalah sebab dalam mimpi ni dia tidak terikat dengan sistem penglihatan masa jaga ni. Tak ada. Masa mimpi kita tutup mata tapi kita tengok tak. Tunjukkan bahawa sistem mimpi ni dia dah lain dah daripada keadaan kita sedar, kita jaga. Masa mimpi kita tutup mata. Orang yang tidur tutup mata lah. Dia tutup mata. Yang tutup api pun ada. Jadi macam mana boleh nampak? Sebab dia dah dalam keadaan alam yang berbeza. Fala khilafa fi jawaziha, maka tidak ada khilaf pada keharusan ru'yah dalam mimpi. Wa ru'yat an kathirin minas salafi, dan diriwayatkan daripada ramai di kalangan salaf yang menceritakan bahawa mereka melihat Tuhan. Kalau mereka melihat Tuhan dengan rupa, maka rupa tu bukan Tuhan. Rupa bukan Tuhan. Ada orang sebahagian melihat dalam rupa tapi dia kata Tuhan. Bukan, rupa tu bukan Tuhan. Tapi makhluk yang Tuhan cipta. Nak memberi ilham ataupun perkhabaran sesuatu lah, yang bukan wahyu lah, sebab tidak ada wahyu lepas Rasulullah. Adapun kalau melihat dengan tidak laisa kamitslihi syai', maka itu kemungkinan makna Allah memperlihatkan dalam mimpi. Okey. Diriwayatkan daripada ramai di kalangan salaf wal a'immah. Ka Ahmad bin Hanbal, seperti Imam Ahmad bin Hanbal kan. Dia kata ra'aitu rabbi 99 marratan. Ada banyak cerita dalam Tuhfatul Murid pun cerita kan. Aku melihat Tuhanku 99 kali kata. Rasa ada isu ni penuh. Ada seorang yang dikatakan ahli hadis, pakai hadis lah, hadis. Dia petikan lah sebab ada ustaz tu bawa buat cerita ni. Dia kata mana sanadnya? Tak ada sanad lah. Kalau sanad cerita tu tidak, sebab ulama pun riwayat cerita begitu je, tidak dengan cara bersanad. Tak tahu kok ada sumber yang lebih dekat. Kebanyakan riwayat itu dalam kitab-kitab akidah, contohnya Tuhfatul Murid menceritakan bahawa diriwayatkan daripada Imam Ahmad bahawa dia melihat Tuhan 99 kali. Dia kata in ra'aituhu tamaman mi'ah la as'alanna. Kalau aku melihat kali yang ke 100, aku akan tanya Allah Taala. Dia dapat lihat sungguh. Maka dia tanya, Maulaya ayu amalin yataqarrabu ayu amali afdalu ma yataqarrabu ilaikal abdu. Amalan apakah yang paling kamu suka untuk bertakarrub seorang hamba kepada Allah, kepada engkau? Lalu Tuhan kata tilawatu kalami, membaca kalamku, baca Quran lah. Lalu Imam Ahmad tanya lagi, bifahmin atau bighairi fahmin? Baca dengan faham ke baca dengan tak faham?
Tuhan balas balik bi fahmin au bi ghairi fahmin. Tak kiralah faham tak faham, itulah amalan yang paling mendekatkan diri seorang kepada aku. Kalau faham lagi lebih daripada tak faham. Tapi kalau tak faham pun, itu juga amalan yang terbaik daripada tak baca. Gitu. Okey. Wa Tirmizi al-Hakim. Ini Hakim at-Tirmizi, bukan Imam Tirmizi. Dia kitab Nawadir. Hakim at-Tirmizi. Biasa kalau macam cerita-cerita atau hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang apa nama ni, yang biasa pelik sikitlah. Biasanya kalau disebut rawahu Tirmizi, kena check balik. Tirmizi mana? Hakim at-Tirmizi ke Imam Tirmizi? Kadang-kadang orang tukar ni Imam Tirmizi riwayat, tengok-tengok boleh ke Wahabi dia bab hadis macam mak. Kena puji juga bab ni. Dah, kena bab ni. Dicek-cek tak ada dalam Sahih Tirmizi, tak ada dalam Jami' Tirmizi. Dalam kitab Imam Tirmizi, Abu Isa Tirmizi tak ada. Dia memang tak ada. Orang hok cakap tu kata hadis riwayat Tirmizi. Imam Tirmizi lah dia kata. Jadi saja-saja dak kena tang situla. Kena tang situla. Jadi kena cermat sikitlah Okey. Wa Ali bin Muwaffaq min as-Sufiyah, daripada ulama-ulama sufi wa ghairihim, dan selain mereka. Qala Ibnul Muwaffaq, kata Ibnu Muwaffaq, Ali bin Muwaffaq ni, dhaqa alayya al-hal, telah sempit ke atasku halku, aku jadi sesak hati. Fa'azamtu ala tarki tajrid. Aku sempit keadaanku. Keadaan makna kehidupanku jadi sempit. Sebab apa? Sebab dia orang sufi, dia cuba melalui jalan tajrid lah. Dia tidak menumpukan atau tidak sangat mencari dunia ni. Dia lebih berpada dengan qanaah dan apa yang ada. Jadi sempit lah. Makannya payah. Tak? Fa'azamtu ala tarki tajrid. Lalu aku berazam untuk meninggalkan tajrid. Meninggalkan tajrid ni makna mengosongkan. Mengosongkan daripada dunia lah. Dalam istilah tasawuf, daripada maqam tajrid ni, iaitu seorang yang duduk dalam maqam yang mana dia tidak terikat dengan asbab. Dia maqam asbab ni orang yang duduk dalam keadaan masih kehidupannya terikat dengan asbab. Nak makan kena cari makan. Kedai tutup, telefon, Food Panda, Grab. Kena cari makan. Kalau tidak, tak sapa makanan rumah. Kalau tidak, tak sapa makanan rumah. Duk tunggu kok bila Food Panda nak sapa. Bila Food Panda? Duk telefon. Tak sapa ke mana? Tahu tak? Jadi orang yang masih terikat dengan keadaan asbab macam kita ni orang awam semua, maka kita disuntut untuk mencari asbab tu lah. Mencari asbab tu boleh pahala lah. Lalu benda itu benda yang halal, benda yang baik. Okey. Jadi sebahagian orang dia duduk pada maqam tajrid. Tak kisah dah. Ada apa? Jangan kita buat kita ni tak sampai kedudukan tu kita nak buat macam orang tajrid pula. Tu nyusah orang panggil. Duduk rumah, duduk dok buat makanan, tunggu kawan masuk je. Dia tajrid juga, tapi tajrid susah orang. Tu boleh dosa gitu. Boleh dosa. Kalau orang tak masuk, marah pula. Dia tak apa, kalau tak nak makanan, dia tak makan. Tak kisah, tak ada makanan. Ni kalau tak ada makanan, kita nyusah orang. Jadi tak betul. Jadi orang duduk makan tajrid ni, ulama kita baca dalam sirah-sirah atau cerita ulama-ulama sufi yang mana mereka tak kisah berpuasa, tak ada makanan, berpuasa. Orang bagi makan, tak. Pakai apa yang ada. Okey. Maka satu ketika jadi sesak keadaan ke atas Ali bin Muwaffaq ni, menyebabkan dia berazam untuk meninggalkan tajrid. Apa nak masuk mula dalam alam asbab, nak kerja balik. Nak tu balik. Fara'aitu rabbal izzati fil manami. Lalu aku melihat Allah ketika tidur dalam mimpi. Faqala ya ibn Muwaffaq, wahai ibnu Muwaffaq, atakhaful faqra wa ana rabbuk.
Kamu bimbang ke kefakiran? Walhal aku ni Tuhanmu. Fa'adhaballahu anni dhalik. Lalu Allah menghilangkan rasa sesak hati daripada aku. Jadi aku tak sesak. Nampak tak? Jadi Tuhan nak lagi dia duduk dalam maqam tajrid. Tuhan tak ambil dia bergelumang masuk dalam asbab. Sampai dia berazam, tiba-tiba Tuhan mari dalam mimpi. Khabar ke dia, mu takut ke? Aku yang Tuhan kamu memberi rezeki kan? Nampak tak? Jadi maqam tajrid ni panjanglah perbahasannya dan setiap orang tu dia berbeza maqam tu. Paling jelasnya orang yang hampir-hampir atau boleh kita kata dalam keadaan maqam tajrid, orang pelajar. Beasiswa mak ayah bayar ataupun PTPTN. Boleh duit kan apa PTPTN sekarang tu? Tak, kalau mati kena bayar. Mati kena bayar tak? Tanya dulu. Tak tahu siapa yang nak ambil PTPTN. Mati kena bayar tak? Tak ada ya ada takafur ke mana? Kalau macam pinjaman hok ni ada takafur. Kadang kalau mati nasai lah. Dan ni kalau mati kena bayar tak? Tak tahu. Tak ada ambil PTPTN sini. Tajrid Melaka. Tajrid. Ambil kat sini mana? PAMA. Father and Mother. PAMA. Jadi tak tahu kok ada. Biasa ada tau. Pinjaman-pinjaman ni ada. Kerajaan nak secure dengan tu kan. Maknanya kalau ada, maknanya tak payah bayar dah. Dah. Lepas kok. Kena mati dulu. Mati dalam keadaan belajar. Mati syahid. Oh, gitu. Okey. Jadi pelajar-pelajar contohnya maqam tajrid. Kalau duk belajar jauh-jauh atau duk pondok dan seumpama. Jadi mesti duk pondok tajrid ni. Mesti duk pondok. Duduk mana-mana lah. Duduk belajar kat mana-mana tapi Allah Ta'ala letak dia. Makan ada orang tanggung. Ni ada orang tanggung. Tugasnya apa? Belajar je. Belajar sungguh-sungguh. Tapi masalah sekarang ni, jadi masalahnya bila ada bantuan mak ayah, kalau panas buka tak rasa panas ke? Rasa buka. Anak buka panas, memang panas ni bab makan minum kopi. Buka kipas, bukan ni. Kita duduk makan asbak jadi apa? Asbak ni. Jadi mana tadi? Maka belajar, orang yang belajar tiba-tiba disuruh belajar. Tuhan sediakan segala keperluan untuknya. Tunggu saja dia cari ilmu dia. Tiba-tiba dia pula tambah sibuk pergi cari harta. Tak? Sibuk masuk ni lah, perniagaan ni lah. Bukan keusahawanan ni. Keusahawanan entrepreneur. Tu memang universiti memang menggalakkan ni, bukan ni. Dia suruh masuk pelaburan ni lah, lepas tu ajak kawan masuk, ajak pensyarah masuk, ajak mak ayah masuk. Akhir-akhirnya ikut. Ada ke? Ada gitu? Ada tak? Kawan-kawan tu ada? Ke penuh tu? UAE banyak tak? Bukan UAE je, mana-mana ada. Sebab golongan scammer ni menumpukan kepada pelajar. Sebab pelajar tahu dah banyak duit. Dapat kalau ada mak ayah kaya boleh support pula, ada pinjaman pula, ada beasiswa pula. Itu maknanya dia telah Tuhan letak dia makan tajrid, dia tidak guna betul-betul. Okey. Kalau contoh-contoh lain lagi apa? Tok guru hak jenis tugas dia mengajar. Tapi nampak hidup, boleh hidup. Tak? Boleh hidup, kenderaan ada benda mana? Tu tajrid Tuhan alukan. Tak ada kereta Tuhan beri kereta. Tak ada kereta Tuhan beri kereta. Okey. Jadi itu masing-masing lah. Lillahi fi khalqihi syu'ud. Allah dalam makhluk ni banyak cara Allah Ta'ala aturkan makhluk ni. Jadi masing-masing bahagian masing-masing lah. Kita jangan tengok orang. Kerana orang boleh jadi cara Allah Ta'ala
tadbir urus orang tu lain dengan kita. Kita nak gitu juga, tak betul lah Kita buat keadaan kita lah. Kita kena pergi kerja. Kita kena cari duit lah. Kecuali Tuhan jadikan kita duduk keadaan tertentu, tak payah dah contoh. Okay? Jadi kata fa adhaballahu anni dhalik, maka Ana Nawawi perbincangan tadi ni tasawuf ni. Yang tasawuf lah. Sebahagian daripada perbincangan tasawuf. Apa tak? Nak ngaji tasawuf. Bincangan tasawuf lah tu. Kitab tuan kitab ni dia sulamkan. Dia selitkan dengan pemahaman kepada tauhid itu melalui tasawuf. Wadda'a ba'du masyayikhi Fasin, dan telah mendakwa oleh sebahagian syekh di Fas. Fas ni Fas, Morocco. Fil qadim, sejak pada zaman dahulu, ru'yatahu, akan melihat Tuhan fil manam. Melihat Allah dalam tidur, alal wajhil kamil, atas jalan sempurna. Makna lihat Tuhan, bukan lihat rupaan yang Tuhan buat. Macam sebut tadi, kalau nampak betul, itu bukan Tuhan. Tapi Allah Ta'ala buat cipta, tujuan nak menyampaikan sesuatu, ada juga gitu. Tapi yang dilihat tu bukan Tuhan, kalau berbentuk. Ni dia kata melihat atas wajah yang sempurna. Makna dengan sifat Tuhan yang sempurna lah. Yang laisa kamitslihi syai'. Jadi dia dakwa melihat Tuhan dengan wajhil kamil. Fasu'ila, maka ditanya. Contoh kalau contoh betul ni payah lah. Kata nampak cahaya. Dia dalam mimpi nampak cahaya. Cahaya tu bukan Tuhan. Gitu. Kalau mimpi dia nampak cahaya dan dia tahu itu apa yang nak diberitahu atau diilhamkan tu daripada Allah. Cuma dia nampak cahaya. Cahaya tu bukan Tuhan. Dah faham gitu je. Cahaya tu cahaya. Cahaya tu cahaya dan cahaya ni makhluk. Ni melihat Allah atas jalan yang sempurna. Maka fasu'ila, ditanyalah dia macam mana melihat Tuhan dengan rupa yang ataupun dengan yang bila kaif ni. Fasu'ila, maka ditanya, faqala, katanya in'akasa basari fi basirati fasirtu kulli basaran, terbias mataku pada mata hatiku. In'akasa, terpancar, terbias. Ingkah mana? Ingkah terbias mataku pada basirati, pada mata hatiku. Fasirtu kulli basara, maka jadilah aku keseluruhannya jadi penglihatan. Fara'aitu man laisa kamitslihi syai', maka aku melihat Tuhan yang tidak sama dengan sesuatu. Maknanya kalau boleh cakap cara tu, boleh jadi betul lah. Sebab ia bukan melihat Tuhan yang ada rupa. Cara melihat pun dengan kaifiat ikabah ni munasabah. Tapi Syekh masih mengata wadda'a ba'du masyayikh lah. Sebab ini serah pada Allah Ta'ala. Tapi benda ni diriwayatkan. Kalimah ni pun sama juga. In'akasa basari fi basirati fasirtu kulli basari fara'aitu man laisa kamitslihi syai'. Jadi bila kata Syekh Ahmad Zarruq, dah bila ada ahli-ahli sufi ulama dakwa, katanya fasullima lahu haluhu, maka diserahkan kepadanya halnya, maka orang terimalah. Sebab apa? Kalam dia itu tidak lari daripada syariat. Fasullima, orang tanya kan, fasuila. Bila dicakap gitu, fasullima lahu haluhu, orang pun taslim, orang pun serahkan kepadanya halnya. Maknanya orang terimalah. Tak apalah kalau gitu, tak apa. Ni kalau kata tengok Tuhan, oh Tuhan tu mari dalam rupa manusia yang sangat hebat, cantik. Contohnya, bercahaya mukanya. Tu bukan Tuhan lah tu. Bukan Tuhan dah. Kalau orang hak tahu dalam selok-belok ni, tahu dah. Awal-awal mukadimah tahu dah, lebong. Tak payah tunggu panjang lah. Mukadimah awal pun tahu dah, lebong. Walaupun orang lain, orang dengar tu hebatnya. Masya Allah, ada zuk pula. Tengok-tengok ceramah tu ada tepik pula. Contohnya, lagi hebat. Bismillahirrahmanirrahim.
Dia tepik pula. Dak aja jumpa dia. Ha? Jumpa mana? Ha? Kat mana? Kat mana? Di sini ke Jordan ke Syria? Sini. Di sini. Aduh. Jadi bila cakap gitu, ulama-ulama tengok, kalau ni tak salah dengan syariah. Seruh makna kalau khabar betul lah. Wadda'a ba'du muridi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan telah mendakwa sebahagian daripada murid-murid bagi Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu, ru'yatahu ta'ala bil basar fid dunya, mendakwa melihat Tuhan dengan mata di dunia. Dia dakwa. Anak murid pada Syekh Abdul Qadir. Fanahahu Syekh an qawli, malu Syekh larang daripada perkataannya. Kamu jangan kata. Wa qala lahu, Syekh kata kepada muridnya, innallaha la yura fid dunya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mampu dilihat di dunia. Tidak mampu dilihat di dunia. Jadi qila lahu, maka ditanya balik kepada Syekh Abdul Qadir, akadzibun huwa, dah anak murid muhak dakwa tu dia nipu ke? Tengok. Dah tadi kata dia melihat Tuhan dengan mata dia. Dia menipu ke? Qala la da. Walakinnahu in kharaqa nuru basiratihi ila basarihi. In kharaqa nuru basiratihi ila basarihi. Fara'a bi basiratihi. Fazanna annahu ra'a bi basarihi. Dia kata dak. Ni guru mursyid dia tahu. Dia kata apa? Tak nipu lagi. Sebab dia kenal murid dia. Tetapi telah tercarik ataupun telah terpancar, memecah. Telah memecah oleh cahaya basirah, cahaya mata hatinya. Memecah sampai kepada matanya. Maka dilihat dengan mata hatinya, lalu disangka dia melihat dengan mata. Tak? Kuatnya cahaya mata hati basirahnya sehingga terpancar keluar sampai kepada mata. Lalu dia melihat Tuhan dengan basirah, tapi dia sangka dia lihat dengan mata. Nampak? Ni ahli yang makna mutamakin syariatan wa haqiqatan wa ma'rifatan. Dia tak lari. Takkan lari. Hatta ahwal gini pun dia mampu tafsir. Ahwal yang pada zahirnya menyalahi, tapi kerana dia tahu hakikat dan dia tahu syariat, dia boleh adun dan dia boleh serasikan sehingga tidak bercanggah syariat hakikat. Nampak? Jadi sebenarnya anak murid tu, you kan tengok mata, tengok mata hati. Tapi kuatnya mata hati sehingga cahayanya sapa-sapa kepada basar dia. Dia sangka dia tengok dengan basar, tapi tak tengok dengan mata hati. Wa ma ra'a illa basarahu muttasilan bi basiratihi. Tidak dia melihat kecuali basarnya yang bersambung dengan basirah dia, penglihatan yang bersambung dengan mata hati. Wahia qad ittasalat bil jamalil ilahi, dan sungguhnya basirahnya bersambung dengan jamal ilahi, keindahan Tuhan. Fadhanna annama ra'a bi basiratihi mar'iyan bi basarihi. Lalu dia sangka apa yang dilihat dengan basirah mata hatinya itu dilihat dengan mata. Padanya yang dilihat dengan mata hati, dia ingat lihat dengan mata. Nampak tak? Wallahu a'lam. Ni tinggi ni. Tinggi mana? Melayang lah. Kita baca je. Tapi kita nak tengok makna bagaimana ulama-ulama yang mutamakin dari segi orang yang makna ma'ruf dengan wilayah ni, Syekh Abdul Qadir Jailani dan seumpamanya kan. Sebab tu takkan lari daripada syariah. Tariquna hadza
muqayyadun bil kitabi was sunnah. Jalan kami ini dia tidak lari, dia terikat dengan Quran dan juga sunnah. Tariquna hadha, kata Syekh Junaid kan? Junaid Al-Baghdadi, Syekh At-Turuq. Junaid Al-Baghdadi, tariquna hadha muqayyadun bil kitabi was sunnah. Itu penting ilmu akidah ni. Ilmu akidah nak jadi apa? Nak jadi sebagai pagar ataupun nak memastikan apa ahwal yang berlaku tu benar atau tak benar. Kalau tak betul, ramai mengaku tengok Tuhan, jumpa Nabi, tengok Nabi ngaji. Kita tak tahu kita tak tahu dia tengok ke mana. Tapi makna benda gitu menjadikan tanda tanyalah. Kalau orang tu soleh jelas, mungkin kebarangkalian betul tu ada. Tapi kalau jenis mandi wajib pun tak tahu. Tak, jenis ada ambil cara sangat tentang benda-benda ibadat zahir ni, pelik lah, jadi pelik Wala khilafa fil man'i sam'an. Wala khilafa fil man'i. Dan tidak ada khilaf pada al-man'i sam'an, terlarangnya berlaku ru'yah itu secara sam'i. Di mana? Di dunia ini. Maknanya secara sam'i, secara dalil, nas, memang tak berlaku. Tak berlaku. Tak berlaku. Akli pun tak berlaku. Akli ni harus. Akli harus. Tapi sam'i tak berlaku kecuali kepada Nabi Muhammad SAW di dunia ni. Tidak khilaf pada terlarangnya melalui dalil sam'i. Illa ma hakal Qushairiyu, kecuali pandangan yang dihikayatkan oleh Imam Qushairi anis Syekh, daripada Syekh, masuk di sini Syekh Abu Hasan Asy'ari lah kot Syekh Abu Hasan Asy'ari, anna lahu fil mas'alati qaulaini, bahawa Syekh ni dalam masalah ni, Syekh Abu Hasan Asy'ari ada dua qaul. Bahawa yang mengatakan al-man'u mustahil, terhalang, dan ataupun yang mengatakan boleh berlaku tapi boleh berlaku. Boleh berlaku. Wa yuhtamal. Tapi bila dua qaul diriwayatkan daripada Syekh, dua qaul, boleh atau tak boleh, mustahil ataupun harus, wa yuhtamal, maka diihtimal an yakuna nafyu, bahawa penafian itu rujuan, itu rujuk, tarik baliklah. Bila begitu, tafatatimul kalimatul ijma', maka sempurnalah kalimah ijma' yang menyatakan bahawa tidak ada khilaf. La khilafa fil man'i sam'an. Jadi kalau ada dua riwayat, boleh jadi riwayat yang kata boleh tu Syekh tarik balik. Tarik balik kepada mustahil juga al-man'u. Wallahu a'lam. Wa fi qauli Syekh rahimahullah. Pada qaul Syekh sini pula Imam Ghazali, sahibul matni ni. Imam Ghazali sebut apa? Ni'matan minhu, sebagai nikmat daripada Tuhan, wa minnatan, dan anugerah, wa lutfan, dan sebagai satu pemberian yang tinggi, bil abrari, kepada orang-orang yang dekat, orang-orang yang baik, fi daril qarari, di negeri yang kekal, iaitu dalam syurga, ila akhirih, sehingga akhirnya itu, fi qaulihi itu khabar muqaddam, mubtada muakhirnya, tambihun, memberi peringatan, ala annal kuffara, bahawa orang kafir, la yarawnahu ta'ala, tidak akan melihat Allah Ta'ala, fi arasatil qiyamah. Arasat ni makna pada arasat ni makna pada tempat-tempat di hari kiamat. Arasat ni padang pada tempat-tempat di hari kiamat. Pembentangan ataupun peristiwa-peristiwa di hari kiamat. Orang kafir takkan lihat. Wa daliluhu, dalilnya qauluhu ta'ala, kalla innahum ma'ar rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka dari Tuhan mereka, lamahjubun, ay lamahjubun ar rabbihim, mereka akan terhijab daripada Tuhan mereka. Orang kafir ni akan terhijab. Tunjukkan mereka tak akan lihat. Wa hadza amun, ini umum, la dalil ala takhsisihi, tidak ada dalil
yang mentaksiskannya. Wa kullu mawaqifi yaumil qiyamah, dan setiap tempat-tempat pada hari kiamat. Mauqif makna perhentian-perhentian hari kiamat tu, fihi padanya sawaun, sama saja. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dalam perbahasan ni ada sebahagian yang menyatakan ni ada dah, ni ada dah ni. Jadi pandangan muktamadnya gitu. Orang kafir akan terhijab langsung, tak boleh tengok. Wakila ada pandang mengatakan yarawnahu ala sifatil qahri wal jalal. Mereka melihat Allah tapi melihat dengan sifat Allah ni maha menguasai, maha gagah, wal jalal, dan maha perkasa. Melihat dengan sifat jalal, sifat keagungan, bukan sifat kelembutan dan keindahan. Jadi takutlah. Mereka orang kafir, kila ni lemah ni. Hak lemah ni. Bukan muktamad lah. Mereka lihat juga tapi lihat Tuhan dengan sifat kemarahan, penguasaan, sifat perkasanya. Fayaziduhum dzalika alaman wa syiddata azab, maka menambah akan mereka oleh demikian itu alaman, lagi bertambah sakit, dan syiddata azab, lagi kuatnya azab. Tapi taklah, hatta Tuhan melihat dengan sifat mana-mana pun melihat Tuhan juga. Jadi tak, sebab melihat ni memang nikmat khusus. Wali annar ru'yata, lagi pula apa lagi illah bahawa orang kafir terhijab. Wali annar ru'yata karamatun minallah li'ibadihil mu'minina, itu satu kemuliaan, karamah, kemurahan Tuhan kepada hamba-Nya yang mukmin. Fatahaqqaqal man'u, maka sungguhlah, nyatalah terhalang, mustahilnya orang kafir tengok. Wabillahi taufiq, maka dengan Allah Ta'ala lah saja taufiq. Khatimatun wallahu ta'ala ala wa alam. Okey, ada. Jelas Ada nak tanya? Tak ada, sekadar tu saja untuk kali ini. Jadi kita buat cara lain sikit ni. Ada boleh kamera gini. Kalau okey gini, kita mungkin boleh buat lah. Okey, sekadar tu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.